Okay, teruskan. Dah boleh mula ke? Boleh. Okay, saya mula. Boleh Zong. Cikgu Rezaki kata. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang dihormati rakan-rakan guru, Cikgu Rezaki selaku penyaras ICT bagi projek e-profile murid. Rakan GBK, Cikgu Fakaluddin selaku penyelaras e-profile murid, serta Cikgu Azwani, rakan guru BNK, dan juga tidak lupa kepada para pelajar, fasilitator untuk e-profile murid ini. Semoga anda semua berada dalam limpah rahmat dan semoga diberkati selalulah. Alhamdulillah kita dapat bersua secara Google Meet pada pagi ini untuk memberi penerangan dan taklimat berkaitan e-profile murid yang perlu kita laksanakan bagi tahun 2021 lah kepada semua pelajar sekolah menengah sains TIU. Okey, untuk mendapatkan keberkatan perbincangan penerangan kita pada hari ini, sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, untuk penerangan kepada semua anak-anak pelajar sedikit tentang pelaksanaan e-profile murid kepada seluruh pelajar-pelajar SBP, terutamanya kita khaskan kepada sekolah kita lah, Sekolah Menengah Sains TIU. Sebenarnya e-profile murid ni sebenarnya adalah untuk bagaimana kita nak tunjukkan rekod pembuktian kita selama berada di 5 tahun berada di sekolah, bermula daripada tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5, untuk bila orang tengok e-profile yang kita sediakan tu, orang tahu siapa diri kita, apa potensi yang kita ada, apa kelebihan yang kita miliki, apa yang telah kita dapat sepanjang kita berada di alam persekolahan. Dengan kata lain, ia merupakan satu resume. Maksudnya bila orang tengok e-profile kita tu lengkap, detail, segala detail lah tentang diri kita. So untuk mendapatkan penerangan yang lebih jelas dengan lebih lanjut lagi berkaitan e-profile murid ini, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan Cikgu Fakaluddin selaku penyelaras projek e-profile murid untuk memberi penjelasan yang lebih lanjut lagi berkaitan e-profile murid ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan pengacara Cikgu Mahizun, yang saya hormati Cikgu Rezaki Jaafar selaku penyelaras ICT Sekolah Menengah Sains TIU, rakan guru kaunseling Cikgu Azwani, serta tidak lupalah kepada JU Junior e-Profile Sekolah Menengah Sains TIU, dan juga anak-anak pelajar SAIS yang Cikgu sayangi dan rindui sekalian. Okay, Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat melaksanakan taklimat kita secara Google Meet. InsyaAllah kita harapkan taklimat kita ini berjalan dengan lancar dan moga-moga dapat memberi kefahaman dan juga penjelasan kepada anak-anak pelajar Sekolah Menengah Sains TIU bagaimana cara untuk menghasilkan e-profile yang baik. InsyaAllah pada pagi ini kita akan dengarlah bagaimana untuk taklimat yang akan disampaikan oleh Cikgu Rezaki, bagaimana untuk membina e-profile dan juga perkongsian penghasilan e-profile dan juga tutorial lah bagaimana untuk membuat e-profile yang baik. InsyaAllah akan disampaikan oleh JU Junior Sekolah Menengah Sains TIU, iaitu saya Arfan Zahin bin Said Zarudin.
Jadi seperti yang Cikgu Mahizun dalam mukadimahnya tadi dah pun sentuh sedikitlah berkaitan dengan apa itu e-profile. Jadi pada kesempatan inilah cikgu pun akan cerita lebih secara ringkas jugalah sebenarnya apa itu e-profile. Semoga anak-anak lebih faham dan lebih jelaslah, kata orang tidak tertanya-tanya, tidak blur, ataupun apabila orang bercakap tentang e-profile, anak-anak pelajar tahu apa itu e-profile. Jadi sejarahnya e-profile ni pada asalnya adalah secara rintisnya diperkenalkan di sekolah SGE lah di seluruh negara bermula pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 diperluaskan ke seluruh SBP di seluruh negara termasuk sekolah kita lah. Jadi cikgu telah diamanahkan sebagai penyelaras e-profile untuk maklumkan kepada anak-anak lah bagaimana cara untuk membuat e-profile ini, dan Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud SESMA bertindak sebagai mentor untuk sekolah kita. Jadi mungkin apa-apa ketidakfahaman, ketidakjelasan kita akan rujuk kepada SESMA sebagai sekolah mentor kita. E-profile ni sebenarnya untuk makluman anak-anak pelajar, ianya merupakan satu resume lah, satu resume yang profesional yang mengandungi maklumat yang padat, lengkap dalam bentuk digital yang menceritakan kejayaan individu, success story, serta merekodkan pencapaian dalam bentuk interaktif yang membolehkan pencapaian murid ditonjolkan secara kreatif dan juga memberi kelainan kepada murid lain. Maknanya dengan kata lain, e-profile ini menyebabkan kelainan lah berbanding dengan pelajar-pelajar lain. Itu yang kita harapkan. Dan ia juga merupakan satu rekod pembuktian setiap penglibatan, pencapaian dan juga kejayaan murid dalam tempoh 5 tahun semasa berada di Sekolah Menengah Sains Setiu. Maknanya untuk anak-anak pelajar tingkatan 1 bermula pada tahun 2021 bermula untuk membuat e-profile ini direkod dan diisi dalam e-profile ini sehingga tamat tingkatan 5. Manakala untuk anak-anak pelajar yang tingkatan 5 ataupun tingkatan 4 bermula tahun ini juga isi, jadi kena isilah maklumat-maklumat yang sebelum-sebelum ini yang bermula daripada tingkatan 1, 2, 3 sehinggalah tingkatan 5 sekarang lah. Dan seperti yang Cikgu Mahizun maklumkan tadi, sebenarnya penghasilan e-profile ini sebenarnya untuk keyword dia lah sebenarnya untuk orang tahu siapa kita sebenarnya. Okey, untuk orang tahu juga apa potensi kita, apa kelebihan kita, apa kekuatan kita, okey, yang menyebabkan orang tertarik dengan kita. Cikgu bagi contoh umpamanya, okey, kalau anak-anak pelajar tamat tingkatan 5 untuk menghadiri temuduga beasiswa yang berprestij ataupun untuk melanjutkan pelajaran ke universiti-universiti yang terkemuka, maka panel akan lihat kepada e-profile ini. Jadi dia tak perlu lagi lah anak-anak pelajar bawa satu fail yang bertimbung-timbung, bawa berbeg-beg sampaikan tebal begitu untuk menghadiri temu juga, hanya menunjukkan e-profile yang mungkin disimpan dalam pen drive ataupun dalam Google Drive, boleh tunjuk kepada panel. Jadi daripada segi tenaga, dari segi kita tak perlulah nak bersedia banyak-banyak buku, just cukup dengan e-profile ini saja yang boleh menarik perhatian panel untuk memilih kita untuk melanjutkan pelajaran, mendapatkan pekerjaan yang bagus dan juga mendapat tawaran beasiswa yang bagus. Sebab itu cikgu harapkan dalam penghasilan e-profile nanti anak-anak pelajar buat yang terbaik, buat yang paling cantik, buat yang betul-betul. Sebab e-profile ini insya-Allah bukan hanya untuk di sekolah sahaja, tetapi kita nak tunjukkan kepada luar, kepada panel sehinggalah kita tamat tingkatan 5, sehingga kita tamat
universiti sehinggalah kita nak memohon kerja. Biar kita guna e-profile yang kita hasilkan sekarang. Jadi tak perlulah anak-anak lepas ini nak pergi cari mana CJ yang tingkatan 5, mana CJ yang tingkatan 3, selongkar habis semua dalam almari apa bagai. Saya tak jumpa, akhirnya gelabah. Hanya apa yang ada sahaja dapat ditunjukkan. Sedangkan anak-anak semasa di sekolah mungkin aktif berpersatuan, okey, menyertai apa-apa kursus kepimpinan dan sebagainya, tetapi kerana tak jumpa nak cari sijil, maka anak-anak tak boleh nak tunjuk kepada panel tentang apa panggil pembuktian anak-anak yang terlibat dalam aktiviti ataupun kursus-kursus berkenaan. Jadi dengan adanya e-profile ini, jadi maknanya anak-anak boleh simpan lama, nanti apabila diperlukan nanti insya-Allah boleh guna sepanjang sehingga anak-anak bekerja, tunjuk je e-profile ini, insya-Allah boleh menarik perhatian panel dan juga mungkin anak-anak tak akan ketinggalan lah CJ penyertaan yang dapat tingkatan 1 ke tingkatan 2 ke. Okey, begitulah sebenarnya secara ringkas apa sebenarnya e-profile, apa pentingnya e-profile dan kenapa anak-anak pelajar perlu buat yang terbaik antara yang terbaik sebenarnya e-profile ini. Jadi untuk penghasilan e-profile ini sudah pastilah memerlukan sokongan dan juga kerjasama daripada semua pihak. Okey, terutamanya rakan-rakan guru dan juga yang paling penting sekali adalah kerjasama daripada anak-anak pelajar sendirilah yang cikgu sebutkan tadi. Maknanya buat yang terbaik, buat yang sehabis baik. Okey. Untuk menghasilkan e-profile ini. Jadi insya-Allah kami rakan-rakan guru di Sekolah Menengah Sains TU cuba untuk bantu anak-anak untuk menghasilkan e-profile yang berkualiti, e-profile yang bagus, e-profile yang sangat bermutu. Itu janji kami dan insya-Allah rakan-rakan guru akan bantulah nanti mungkin kalau anak-anak pelajar nak dapatkan maklumat berkaitan dengan umpamanya kalau sebab cikgu dah share dalam grup Telegram batch anak-anak pelajar semua sebenarnya boleh baca di situ sebenarnya apa kandungan yang perlu dan juga apakah peranan anak-anak pelajar dalam menghasilkan e-profile ini dan apakah maklumat yang diperlukan dan juga apa peranan yang boleh cikgu mainkan. Sebagai contoh cikgu beri bagaimana nak dapatkan result peperiksaan, boleh rujuk SAPS. Untuk psikometrik boleh rujuk guru kaunseling. Untuk PAJSK boleh rujuk kepada guru penasihat ataupun boleh berjumpa dengan PKKO. Jadi insya-Allah kami di SAIS akan cuba bantu yang sebaik mungkin. Jadi insya-Allah selepas ini anak-anak akan diterangkanlah macam cikgu sebut tadi bagaimana cara nak membina e-profile oleh Cikgu Rezaki dan juga nak ditunjuk cara hasil yang telah pun dibuat oleh JU Junior kita, saya Arfan dan juga tutorial sikit bagaimana nak buat e-profile ini. Dan pesanan cikgu lah kepada anak-anak pelajar sekiranya rasa masih lagi tak faham, rasa lagi tak jelas, bagaimana cara nak buat setelah tengok rakaman video yang kita akan sharekan ini, maknanya jangan bimbang, jangan susah hati sebab apabila anak-anak kembali ke semula ke SAIS nanti, insya-Allah kita akan tunjuk balik, kita ajar balik. Tujuan kita adakan rakaman ini sebenarnya supaya anak-anak pelajar jelas ataupun dapat pengetahuan sedia ada berkaitan dengan e-profile. Dengan harapan bahawa anak-anak nanti apabila dah kembali ke sekolah atau anak-anak dah tahu apa itu e-profile dan kalau anak-anak mungkin dalam tempoh yang ada 2-3 hari ini anak-anak boleh mencuba sendiri di rumah. Mungkin cuba jaya buat yang terbaik. Kalau rasa di mana ada kesusahan itu, insya-Allah kita akan bantu apabila anak-anak kembali ke sekolah nanti. Jadi cikgu rasa itu sahajalah kok penerangan ringkas berkaitan dengan e-profile ini. Harapan cikgu harapan cikgu-cikgu Sekolah Menengah Sains TU jugalah moga-moga anak-anak semua dapat memahami apa itu e-profile dan insya-Allah kita sama-sama menghasilkan e-profile yang terbaik.
Okey, jadi cikgu terlupa juga sebenarnya tadi cikgu nak maklumkan, okey, untuk pembinaan e-profile ini seperti yang telah ditetapkan oleh pihak SBP untuk tingkatan 4 dan 5, maknanya anak-anak pelajar perlu siapkan pada bulan April ini. Maknanya akhir April ini dah pun siap. Manakala untuk tingkatan 1, 2 dan 3 sasarannya adalah bulan September nanti. Okay? Jadi cikgu rasa itu sahaja taklimat ringkas cikgu tentang e-profile dan cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Fakaluddin. Itu semangat ya Cikgu Fakaluddin ya. Dan itu juga harapan bagi guru-guru sekolah menengah sains TIU untuk menjadikan projek e-profile ini sesuatu projek yang terbaik lah untuk anak pelajar. Seterusnya untuk lebih jelas lagi, majlis yang ingin menjemput persilakan Cikgu Rizaki selaku penyelaras ICT untuk memberikan penjelasan dengan lebih lanjut lagi kepada anak-anak pelajar. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, terima kasih kepada pengurusi majlis, Cikgu Maizun. Okey. Seperti yang dijelaskan oleh Cikgu Fakaluddin sebentar tadi, e-profile ni merupakan projek yang dilaksanakan khas oleh bahagian SBP dan kita sebagai sebahagian daripada Sekolah Sekolah Ruang Penuh, kita kena laksanakanlah projek ini. Jadi secara teknikalnya, e-profile ni menggunakan platform Google Site. Google Site. Siapa yang tak tahu apa Google Site, anda boleh Google try. Just Google the Google Site. What is Google Site? Okay. Lepas tu, oleh kerana dia menggunakan Google Site, maka anda terpaksa memiliki satu akaun Google. Satu akaun Google, yang mana akaun Google tu tidak boleh menggunakan akaun delima. Delima KPM tu. Mana yang ada nombor tu kan, yang ada MOEDL tu tak boleh digunakan. Mengapa tak boleh digunakan? Kerana platform itu anda tak boleh share anda punya site kepada orang lain. Jadi kita ulang sekali lagi. Platform Google Site delima yang ada m-nombor at moedl.edu.my itu tak boleh digunakan. Oleh sebab itu anda terpaksa menyediakan ataupun kalau dah ada lebih baik paling kurang satu email Gmail. Itu keperluan pertama lah. Saya ulang sekali lagi. Anda tak boleh menggunakan email KPM MOEDL tu. Jadi untuk hari ini, siapa yang dah mendengar taklimat ini, sebelum anda hadir ke sekolah, anda digalakkan memiliki satu akaun email Gmail. Gmail sahaja. Yahoo Mail tak boleh, apa-apa Hotmail ke tu pun tak boleh. Gmail sahaja. Itu keperluan pertama. Okey. Oleh kerana dia menggunakan platform Google Site, maka kita akan menyediakan saya Arfan telah membina satu site yang dah ada platform dia. Maknanya template kita dah ada. Template dah ada. Maknanya template ni anda kena patuhilah. Dalam template tu nanti anda diminta untuk membuat satu salinan. Make a copy daripada template asal. Anda diminta untuk membuat satu salinan. Jadi salinan baru tu anda kena namakanlah dengan nama anda. And then daripada itulah anda terpaksa memenuhi setiap tab-tab atau setiap page yang anda kena. Dia ada banyak tab dia ada 8 kalau silap. Ada persatuan, ada kelab, ada permainan, ada akademik kan. Jadi dalam tu anda tab tu tak boleh ubah. Yang boleh ubah adalah
antara muka ataupun platform background dia anda boleh ubah. Kecuali home anda tak boleh ubah. Nanti anda akan dapat lihat macam mana Syed Arfan membuat benda tu. Dia akan bagi penerangan lah. Okay, technically, cikgu mohon siapa yang dah melihat video ni, cuba dulu di rumah. Kalau anda memiliki laptop atau PC lah. Sebab benda ni tak boleh buat menggunakan handset, tak boleh. Kalau ada kemudahan di rumah, internet yang laju, anda boleh lihat dulu platform ni mana. Lihat dulu dan keperluan asasnya telah diberitahu oleh Cikgu Fakhruddin tadi. Anda kena adalah hard copy dia. Sijil tu sepatutnya dah ada. Di rumah ni anda diminta untuk menyediakan semua sijil kurikulum, akademik, sijil yang pernah anda miliki daripada tingkatan 1 sampailah yang terkini. Sebaik-baiknya sijil ni anda capture. Ambil gambar, snap gambar, scan pun boleh juga. Scan agak leceh. Ambil gambar, and then semua gambar-gambar itu anda save dalam satu folder dalam Google Drive. Dinasihatkan dalam Google Drive lah kalau mampu. Kalau tak mampu, boleh masukkan dalam pen drive. Tapi cikgu tak galakkan pen drive, virus biasanya kan. Jadi sebaik-baiknya anda capture semua hasil-hasil sijil, surat ke, penghargaan ke, apa-apalah yang online ke, offline ke, semua masukkan dalam satu folder, savekan dalam Google Drive akaun anda tadi. Savekan dalam tu supaya memudahkan anda nanti bila nak copy paste dalam Google Site. Jadi waktu ada di rumah ni anda diminta mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang anda ada di rumah. Kebanyakan dokumen anda mungkin ada dalam e-profile hard copy pada kaunselor kan? Ada juga kan? PHSK, result-result result-result anda dalam semua apa? Result-result tahun ke tahun anda daripada form 1 ke form 4 atau form 5 tu boleh dapat dalam online kan? Jadi sebenarnya benda tu sebaik-baiknya ambil gambar dia ataupun print screen, capture, masukkan dalam file JPEG, save dalam pen drive ataupun Google Drive. Sebaik-baiknya Google Drive. Mengapa cikgu suruh gitu? Sebab nanti bila dah masuk minggu depan ke sekolah, kita nak mengurangkan masa kita buat depan PC. Jadi kalau dah ready benda-benda semua, minggu depan masa kita buat, ataupun kalau anda dah boleh buat, jadi benda tu lebih ringkas masanya. Sebab benda ni very technical, benda yang sangat technical. Jadi cikgu sangat-sangat berharap anda boleh menyediakan keperluan-keperluan yang perlu ada. Apa benda keperluan tu? Semua benda yang sama ada video, YouTube anda buat aktiviti, gambar, hasil, semua yang terbaik lah apa yang anda ada lah. Okey. Dari segi teknikalnya, mungkin minggu depan cikgu akan panggil secara berperingkat lah. Menggunakan makmal yang kita ada untuk melaksanakan benda ni. Jadi sehari ni sebagai memudahkan taklimat minggu depan, cikgu nak minta awak dengar taklimat yang kita ada ni and then tengok apa yang Syed Arfan akan persembahkan sebentar lagi pada UDAKAP ni. Okey? Okey. So cikgu nak ulang sekali lagi, keperluan paling penting nombor 1 Google account. Gmail account, bukan D5, bukan KPM Ingat tu cikgu pesan. Siapa yang tak ada lagi Gmail biasa tolong anda sediakan sekarang. Benda ni boleh guna awak nak buat account ni, awak boleh gunakan handphone tak apa. Siapa yang tak ada lagi. Tapi kebanyakan yang ada Android biasanya dah ada lah kan. Okey. Kedua, keperluan sijil ni mestilah dalam bentuk soft copy, tangkap gambar ke, video ke, apa-apa yang ada dimasukkan dalam pen drive ataupun Google Drive. Okey. Untuk demonstrasi selepas ini Syed Arfan akan tunjukkan kepada awak macam mana cara dia. Okey. Jadi cikgu tak banyak cakap, cikgu serahkan pada pengurusi balik. Terima kasih.
Okay, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Rizaki atas penjelasan itu tadi. Jadi take note semua anak-anak pelajar yang mana jangan guna ID delima. Cikgu ulang sekali lagi, jangan guna ID delima tetapi menggunakan akaun Gmail. Jadi kepada anak-anak pelajar yang masih belum ada lagi akaun Gmail, perlu daftar cepat-cepat untuk memudahkan langkah anak-anak pelajar menyediakan e-profile murid nanti. Okey, jadi untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi, cikgu dengan ini menjemput JU Junior e-profile murid iaitu Syed Arfan untuk membentangkan dengan lebih lanjut lagi berkaitan tata cara secara teknikal e-profile murid ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Sekejap saya nak share. Okay. Uish. Cikgu nampak tak? Nampak dah. Nampak Okey, tak? nampak dah. Okey. Yang ni home untuk sekolah kita, SM Science Stew. Home ni maksudnya bila orang buka je website kita tu, dia akan terpapar dah benda pertama yang kita akan lihat. Maksudnya home ni lah. Nanti kita boleh ajar macam mana lagi kita nak buat nanti. Saya buat basic-basic je dulu sebagai untuk contoh. Lepas tu kita ada about. About ni tentang diri kita. Tentang diri kita ni maksudnya apa yang kita ada pada diri kita ni. Boleh tulis ya apa yang ada pada diri anda. Boleh tulis umur, birthday ke, phone, email, gambar. Lepas tu skill ni skill yang anda ada. Anda boleh ambil boleh edit kat Canva dulu. Edit lah kat anda pun. Tapi untuk skill ni lah. Lepas tu gambar-gambar biasa. Lepas tu ada about academic. Academic ni boleh letak keputusan. Slip keputusan ambil daripada SLPS. Screenshot ke atau print screen. Lepas tu save dalam file JPEG ataupun PNG. Lepas tu baru boleh upload kat sini. Ni untuk Lepas tu untuk core curricular pula kita boleh masukkan CJ-CJ yang kita ada. Dan untuk psikometrik dengan PAJSK psikometrik ni kita akan minta dengan guru kaunseling. Guru kaunseling akan bantu kita nanti. Dan PAJSK pun sama, kita akan minta dengan guru PJ. Okey, sekarang ni saya nak ajar tentang okey, cara-cara untuk buat e-profile ni lah. Cara dia pertama sekali yang ni macam base kepada apa yang SAIS akan guna, murid SAIS akan guna. Yang ni base dia. Academic, co-curricular, psychometric. Yang ni base dia. Lepas tu saya akan share kepada email anda lah, email murid pelajar SAIS. Saya akan share. Lepas tu dia akan terima. Jadi saya akan buka dulu. Contoh Yang ni akaun
akaun baru saya, akaun lain. Bila anda buka saja Google Site, ini paparan pertama yang anda akan lihat. Lepas tu anda tekan open file picker ni. Lepas tu tekan share with me. Okay, sekejap. Bukan make a copy dulu kah? Betul dia tu. Sekejap. Saya dah delete lah tadi. Tak apa. Selalu. Okay. Saya remove balik. Okay, tadi saya saya share dekat akaun orang lain. Bila saya share, sebab sebelum ni saya dah buka, jadi dia akan keluar kat sini. Tapi kalau tak ada yang keluar, tekan sini, tekan share with me ni, sini. Tekan je, open. Bila open, dia akan masuk dalam template ni lah. Template untuk size ni. Tapi jangan edit lagi, belum boleh edit. Sebab ni home size. Home size tak boleh buat apa-apa. Yang boleh kita buat hanyalah tekan more ni, tekan kat titik 3 ni. Lepas tu duplicate site. Duplicate site dia akan tulis copy of home size. Lepas dia tulis copy of ni, tulisan nama anda. Tulis nama anda untuk site e-profile anda. Okay, lepas tu folder dia akan save dalam My Drive. Lepas tu duplicate kan. Okay, bila dah duplicate, back semula kembali kepada Google Site. Jadi yang ni lah yang anda boleh edit. Yang ni lah anda boleh buat masukkan upload file sijil-sijil. Inilah yang akan jadi anda punya website e-profile. Lepas tu, lepas dah tukar nama, dah apa dah, tukar dulu gambar background kat belakang ni. Tukar background kat belakang ni, ni header, orang panggil header. Jadi change image je. Header type ni anda boleh pilih cover, dash banner, atau banner biasa ataupun title je only. Title only anda tulis lah apa-apa. Kalau nak title lah, tapi untuk home ni kita nak selarikan, kita guna cover, lepas tu gambar yang dah disediakan. Contoh saya ada edit untuk gambar. Saya ambil adik. Untuk adik. Sekarang ni dia nampak gelap. Dia nampak gelap kabur-kabur macam ni sebab dia ada macam satu lapisan warna yang opacity dia rendah. Yang tapi kita boleh remove. Tekan je dekat bintang-bintang ni. Jadi dia akan cerah macam ni. Okay, yang ni bila kita tekan ni, dia akan preview. Preview ni macam apa yang website e-profile anda akan nampak, yang user akan nampak e-profile anda macam mana. Okay, kalau saya buka kat laptop, e-profile anda akan macam ni. My name is, sekejap saya tulis. My name is Adi. Okay. Jadi macam tu je. Macam word biasa, lepas tu kita akan preview. Bila buka kat tablet ke nampak macam ni. Bila buka dekat phone dia akan nampak macam ni. Lepas tu lepas habis header, kita akan pergi ke footer. Footer ni biasa ada dekat bawah-bawah website. Akhir-akhir website dia ada kat bawah footer. Anda boleh edit footer ni ikutlah anda nak tulis apa pun. Design by Adik ke pulang. Lepas tu, macam tu je.
Okay, footer anda dah siap. Okay. Lepas dah edit home, biar nampak macam ni. Untuk tentang about academic, co-curricular, psychometric, VAJSK ni, my career saya lagi. Ini terpulang kepada anda nak design macam mana, sebab untuk selarikan kita punya website e-profile, hanya home sahaja yang kita selarikan. Lepas tu ni ni tulis je tentang diri anda. Tulis masukkan gambar. Kalau nak masukkan gambar ni, kita tekan kat gambar ni, tekan titik 3, replace image. Sama ada kita nak select image ni, select image daripada Google Drive ataupun upload. Kita nak upload daripada laptop kita. Lepas tu bila kita masukkan gambar, dia akan jadi macam ni. Dia macam cropping dia tak kemas. Jadi kita boleh crop semula. Sini crop. Yang ni uncrop. Bila crop ni, sama ada kita nak besar lagi ke. Macam tu. Ataupun kita boleh adjust je macam ni. Okay. Jadi kita dah nampak. Lepas tu tukarlah your name. Sini nak tulis pasal diri anda. Your name ni tulis nama, umur, tulis maklumat peribadi anda. Lepas tu my photo ke untuk foto-foto skill-skill anda yang anda edit kat Canva tadi. Ataupun foto apa yang anda ingin masukkan tentang diri anda lah. Lepas tu academic. Academic ni dia ada, kita masukkan sijil SAPS kita daripada form 1 sampai form 5. Untuk masukkan sijil kita boleh ambil daripada SAPS. Kita buka SAPS, masukkan IC. Lepas tu print screen je. Ataupun mana ni? Atau print screen je ataupun screenshot kalau kalau anda guna phone. Lepas tu kalau nak upload, tekan je button ni. Sebab tadi yang dah ada gambar macam ni. Your image ni dia tak ada butang tengah-tengah ni sebab saya dah masukkan gambar. Tapi bila nak tukar gambar, tekan je ni, tekan titik 3 ni. Sama macam tadi, replace image, upload ataupun select image daripada Google Drive. Sebab tu penting kita save stok image ataupun sijil-sijil yang kita dah scan tu dalam Google Drive. Senang je nak bawa pergi mana-mana. Tapi lepas tu untuk akademik ni, bila dia tak ada gambar lagi, kita boleh tekan kat titik tengah ni, select image from drive ke upload macam tadi lah daripada laptop kita. Kita masukkanlah apa yang kita dah print screen ataupun screenshot tadi. Untuk co-curricular pula, kita guna yang apa yang kita sertai. Contoh macam rugby ke, gambar-gambar rugby, gambar sijil rugby, kita boleh masukkan dalam ni. Kita boleh tunjuk. Tapi boleh adjust lah layout ni. Boleh letak sini, boleh nak kecilkan ke. Tak atas tu ke. Ikut kreativiti anda. Sebab website builder ni, dia tidak perlukan kemahiran komputer lah. Tak perlukan kemahiran komputer. Tak perlu coding. Hanya drag je. Gitu je. Tarik je. Kita boleh edit lah. Ikut kesesuaian kita. Untuk psychometric, VJSK, my career. Lepas tu kalau nak ubah layout dia macam cepat sikit, boleh tengok kat tepi ni. Ni layout dia untuk macam ni. Dia ada tulisan, ada teks dengan gambar. Tapi kalau nak delete section ni, section delete sini. Tapi kalau nak delete
dia punya gambar saja, tekan je kat gambar. Sama, lepas tu delete. Sama juga dengan untuk teks. Tekan je kat teks ni, delete. Tapi kalau nak delete satu section, tekan je tepi ni. Ataupun nak alih section ni ke atas. Nampak apa? Bintik-bintik ni. Pergi kat bintik ni, tekan, drag je. Macam tu. Footer tadi sama lah. Footer kalau kita dah edit sekali, semua dia akan sama. Footer dia. Lepas tu, untuk ni, navigation ni, kita boleh edit juga. Sama ada kita pilih warna hitam tau. Tekan je kat tepi ni. Kalau nak edit, kita pilih putih ke. Ataupun kita pilih transparent. Transparent maksudnya tak nampak lah macam kalau kita home tadi. Dia jadi biru macam tu. Transparent. Tapi cantik black lah saya rasa, hitam je. Lepas tu segi mode dia. Mode dia ada kat atas ataupun ada kat tepi. Side. Side ni dia ada kat tepi macam tu lah. Contoh kita preview yang side punya. Dia akan tepi macam ni. Side. Lepas tu kalau kita buka kat tablet, dia akan tutup. Kita boleh buka. Sama juga dengan phone. Okay. Tapi bila kat desktop, PC, laptop ni, dia dah terbuka sendiri. Ikut kreativiti anda lah nak buat macam mana. Okay, lepas tu, sekejap saya edit balik. Stop. Lepas tu, yang ni anda boleh explore lah apa yang ada dekat Google Site ni. Contoh page ni, untuk page yang kat sini atas ni, kita boleh edit kat sini. Contoh kita nak tambah my career, tekan sini, tulis je page apa, nama. Lepas tu kalau nak delete, tekan 3 button ni, tekan properties. Properties ni untuk tukar nama. Silap. Maafkan saya. Tekan properties, tukar, tulis je apa yang anda nak tulis. Lepas tu delete, boleh delete kat sini. My career ni tulis lah, cerita lah apa yang anda nak jadi 5 ataupun 10 tahun yang akan datang. Okay, lepas tu untuk my e-profile ni, kita boleh juga tukar apa yang kita nak. Contohnya, guna nama sendiri lah. Adik Zikri ke. My e-profile ke ikut lah. E-profile Saiz ke. Okay. Yang ni page. Untuk theme pula. Theme dia tema Google Site. Tema dia tak banyak tapi boleh lah untuk kita guna. Contoh kita pilih tema simple, dia akan ubah semua. Sama ada font, warna ke. Dia akan ubah. Restore. Tapi saya pilih sekarang ni, saya pilih vision. Warna biru. Untuk teks pula, macam kita biasa guna untuk Word, dia ada ni, orang panggil title. Kalau kita nak buat heading, jadi kecil sikit. Subheading kecil lagi. Small text, small lah, kecil. Ataupun normal biasa je. Ataupun kita nak ubah saiz kat sini je. Kita nak ubah saiz 60 ke. Kita tukar jadi title balik. Lepas tu, kita guna untuk dalam Word, kita edit tu. Kita boleh pilih je macam mana kita nak buat mengikut kreativiti masing-masing. Yang ni anda boleh explore sendiri ataupun yang ni teks ni dia kata ni dia macam saya tunjuk contoh lah. Ini test 1
Jadi collapsible text ni dia macam boleh dia ada anak dia. Contoh kalau kita preview kan, kita boleh buka tutup macam ni lah, expand. Yang tu untuk collapse text. Table of content ni macam ni. Apa yang ada dekat konten-konten yang ada lah. Lepas tu kita delete balik section ni. Dengan ni. Image carousel ni dia yang boleh adjust tu macam yang saya punya tadi. Yang ni yang boleh drag. Review sekejap. Boleh ubah-ubah ni. Ni image carousel, image carousel. Lepas tu button ni button biasa je lah. Tapi saya rasa kita kalau anda nak guna button lah, kita masukkan apa nama button tu, macam next ke. Lepas tu kita akan link lah kat contoh ni about kan, kita pergi kat academic. Okay. Lepas tu bila kita preview kan, bila kita tekan je next ni, dia akan pergi ke academic. Macam tu kita nak link kan. Tapi ikut atas kreativiti anda lah, kalau nak guna, tak nak guna pun tak apa. Kita boleh adjust tengahkan dia. Edit. Kita nak ubah ke, edit button. Atau update. Lepas tu banyak lagi yang Google sediakan. Contohnya map. Map pun ada. Map contoh kita kat mana kita nak tunjuk Science Tube kan. Okay, lepas tu select je. Dia akan keluar macam ni. Kita ubah duduk tengah ke. Kita nak besarkan biar satu page ke. Jadi kalau kita preview ada. Bila anda edit pasal about ataupun semua ni, tepi-tepi ni, bila anda edit masukkan maklumat peribadi ke apa, pastikan sentiasa check sama ada website dia lari tak. Macam gambar ni duduk atas ke, teks ni duduk bawah ke, pastikan sentiasa check. Kalau ada yang lari tu, ubah balik. Ubah balik. Biar website e-profile kita ni responsif. Maksudnya kat mana-mana kita boleh buka. Bukan dekat desktop saja. Maksudnya kat phone pun kita boleh buka website e-profile kita ni. Tapi kalau ada yang pandai untuk coding ke apa ke, dia ada bagi features baru untuk Google Site baru ni. Dia ada embed. Embed ni code. Sama ada kita boleh masukkan by URL ataupun HTML code. Untuk siapa yang nak try lah, yang tahu ke pasal HTML ni, boleh cuba. Lepas tu drive ni sama ada kita nak select apa-apa yang ada drive ke. Image ni, kalau nak masukkan image saja, image macam biasa, tak nak guna layout ni, masukkan je image. Upload ataupun select daripada Google Drive tadi. Pilih gambar anda yang anda simpan lah. Edit je. Adjust bagi center ke, duduk tepi ni ke. Okey. Ataupun anda nak linkkan gambar anda. Contoh linkkan, saya buat macam ni. Bila ni,
Yang ni insert link ni, bila link maksudnya kalau kita tekan gambar ni, dia akan pergi ke sesuatu tempat yang kita linkkan tu lah. Insert link, contoh kita nak linkkan dekat home. Ataupun academic, ikut kita lah. Lepas tu apply. Google Drive ni dia save sendiri Dia kalau kita buat sesuatu perubahan dekat Google Drive kita ni, dia akan tulis macam ni, all change save lah. Kalau kita preview tadi, bila dia akan ada anak panah macam ni, tangan macam ni. Bila kita tekan je, dia akan pergi ke home. Sudah macam tu. Lepas tu untuk tutorial ni saya rasa saya sebab Google Site, website builder untuk Google Site ni dia memang Google friendly user lah, memang senang untuk guna. Kalau ada garisan-garisan ni dia ikut tema yang kita guna, theme. Seperti yang saya katakan tadi lah, dia friendly user, senang untuk guna, tak perlukan kemahiran untuk mengcoding kod-kod. Bila dah siap, lepas tu ni ada undo dengan redo. Undo lah, dia kita balik semula, contoh tadi kita link out last out. Lepas tu bila kita unduh, kita dot link lah. Lepas tu contoh kalau tu kita selalu unduh kan, kita boleh redo balik. Dia ada link dekat home. Okey, lepas tu kalau anda nak share website anda ke sesiapa ke, tekan macam ni. Ni tak dot share lagi. Tapi yang penting sekali yang anda semua perlu titik beratkan pasal yang ni, pasal home size ni. Bila saya share dekat semua orang, sekejap. Okey. Yang home size ni, bila saya share dekat semua orang, dia akan ada dekat share with me ni. Dia ada dekat site, share with me anda. Lepas tu anda pilih je lah. Ada kat dalam Google Drive lah ni. Ni file yang saya buka ni daripada Google Drive. Anda pilih yang saya dah ubah share tadi. Lepas tu dia akan keluar macam ni. Lepas dah pilih, baru duplicate site. Tak boleh edit lagi. Bila dah buka tu tak boleh edit lagi. Duplicate je site. Duplicate site. Ikut tulis nama apa yang anda ingin letak, tulis je apa yang nama apa. Lepas tu copy. Pada copy, dekat yang dah copy tu baru boleh edit. Ni yang ni kita copy tadi. Yang ni pun kita copy juga daripada sini. Daripada ni lah kita duplicate. Kita duplicate ni dia copy lah. Dia copy, dia paste dekat dia paste dekat tempat yang kita Google Drive yang kita itulah yang kita nak letak lah. Lepas tu nama dekat sini baru boleh edit. Sini jangan sentuh apa-apa pun. Jangan tekan edit, jangan tulis apa-apa pun. Sebab kalau anda edit dekat sini, semua orang yang ada website ni akan terjejas. Maksudnya semua akan terjejas lah. Sebab anda bukan pemilik kepada website ni. Website ni. Anda pemilik kepada website yang anda dah duplicate. Sama macam ni. Sebab kalau tulis kat sini, yang ni akaun utama saya, dia akan tulis owner. Tapi untuk yang saya share tadi tu, saya akan bagi editor saja yang boleh edit. Nanti saya akan masukkan lagi email pelajar-pelajar yang dah isi form tu lah, Google Form yang cikgu bagi tu. Saya boleh je untuk macam anda semua tak boleh edit ke apa ke. Tapi saya buat sebagai editor supaya pelajar-pelajar saya ni boleh duplicate site yang untuk home site ni, duplicate lepas tu edit sendiri.
untuk buat website sendirilah. Maksudnya memudahkan kerja dan selaraskan kita punya home untuk Google Site e-profile kita, website e-profile. Saya rasa itu saja daripada tutorial saya. Sebab tak banyak. Okey tak cikgu? Sekarang saya serahkan balik kepada pengerusi majlis, Cikgu Mahizun. Okey, terima kasih diucapkan kepada Syed Afan. Macam mana Best ke best? Best ke best? Memang sangat best kan? Cikgu tengok bila dah siap e-profile murid ni dan apabila kita boleh lihat hasil yang telah kita buat tu, memang macam sangat seronok. Secara tidak langsung projek ini sangat menyedarkan kita lah tentang beberapa potensi yang kita ada. Ataupun kalau yang anak-anak pelajar masih lagi belum lagi gilap potensi diri, makanya daripada situ anak-anak pelajar akan lebih orang kata nak mencari apa benda yang nak di-upload, apa lagi yang contoh macam nak co-curriculum, nak top up lagi sebab nak upload nanti, nak bercerita tentang diri sendiri kan. Secara tak langsung benda akan berlaku. Selain daripada menjadi pembuktian tentang perjalanan hidup anak-anak pelajar sepanjang berada di sekolah menengah untuk diguna pakai bagi beberapa tujuan seperti memohon beasiswa, penajaan dan beberapa tujuan-tujuan lain, ianya juga boleh menjadi satu pembuktian yang abadi lah bagi cikgu, satu pembuktian yang abadi untuk kita tengok balik pada masa-masa akan datang dan juga boleh dipertontonkan kepada anak cucu kelak kan. Jadi orang kata e-profile murid ni sangat-sangat orang kata berkepentingan lah dalam hidup kita. Kadang-kadang benda-benda lain boleh hilang tetapi momen sejarah kita berkaitan dengan diri kita ni orang kata tak boleh nak kita padam lah. Semoga daripada perkongsian pada hari ini boleh membantu anak-anak pelajar untuk lebih jelas, faham dan juga bersedia untuk mensahihkan e-profile peribadi yang cukup menarik, interaktif dan juga bermaklumat. Jadi bagi cikgu, semoga anak-anak pelajar bersedialah untuk buat dan tengoklah hasil tonton banyak kali lah apa yang kita bincang kepada hari ini supaya lebih faham, lebih jelas dan boleh buat dengan lebih baik lah. Lebih baik lagi daripada sekolah-sekolah lain. Okey, jadi kalau tidak ada apa-apa, kita sudahi taklimat kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As.